Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa. Lembaga Tabung Haji TH berharap tiada lagi jemaah haji di Malaysia terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akibat terpedaya dengan pakej haji Frada menjelang hari Wukuf kemuncak kepada ibadat haji yang dijangka 27 Jun ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman mengingatkan umat Islam supaya lebih teliti dan berhati-hati dengan pakej ditawarkan agensi pelancongan yang tidak dilesenkan TH agar tidak tertipu setelah membuat bayaran. Jelasnya permohonan visa haji selain kuota rasmi Malaysia adalah hak mutlak Kerajaan Arab Saudi. Malaysia menerima kuota haji berjumlah 31,600 jemaah daripada Kerajaan Arab Saudi bagi musim haji tahun ini. Justru beliau menasihatkan jemaah haji yang mendapat visa berkenaan untuk menggunakan perkhidmatan pakej haji disediakan pengelola jemaah haji PGH dilesenkan TH sahaja. Kementerian Pendidikan tidak berhasrat untuk mengembalikan semula ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Ini kerana KPM ketika ini sedang memberi tumpuan terhadap pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS dan pentaksiran bilik darjah PBD. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying berkata PBS dan PBD memberi ruang dan peluang untuk membangunkan potensi murid secara menyeluruh dan berterusan. Katanya dapatan daripada libat urus berkenaan hala 7 PBS dan PBD akan dibincangkan dalam sebuah konvensyen yang diadakan hari ini hingga esok. Beliau menjawab soalan Rakil Rasah Jackie Chin. Peruntukan RM900,000 diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi projek pembangunan pusat pembenihan ikan air tawar dan udang serta penternakan ikan baung di Johor. RM750,000 diperuntukkan bagi pusat hatchery di Kulai, Pontian dan Segamat, manakala bakinya khusus untuk penternakan ikan baung di Segamat. Peruntukan bagi kerja-kerja menaik taraf kemudahan itu sebagai usaha menjadikan Johor pengeluar dan pembekal ikan air tawar serta udang galah. Setakat pertengahan tahun ini, lebih 500,000 benih ikan dan udang dilepaskan di perairan Johor. Usaha itu memberi manfaat kepada nelayan sekaligus meningkatkan pasaran setempat ikan air tawar dan udang galah. Bahagian Bekalan Air Labuan BBAL akan menghantar tangki air di lebih 20 kampung dan taman perumahan yang terjejas dengan gangguan bekalan air di Pulau Bebas Cukai itu sejak petang Isnin lalu. Lebih 18,000 pemilik akaun atau lebih 60,000 penduduk sekali lagi mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual yang berpunca daripada kerusakan pam utama Pulau Ino. BBAL berkata kerosakan itu mengakibatkan operasi tangki pengagihan utama Pulau Ino dihentikan sementara sehingga pam utama itu dibaiki sepenuhnya. Menurut kenyataan itu lagi, BBAL akan memantau tahap perkhidmatan dan tangki pengimbang di kawasan terjejas. Pemulihan air akan dilakukan secara berperingkat selepas pam utama dibaiki dan operasi di tangki air pengagihan utama Pulau Ino berfungsi. Mesir membuka semula Masjid Bersejarah Al-Zahir Baibar selepas kerja-kerja pengubahsuaian dan pemulihan selesai. Masjid berkenaan pernah dijadikan sebagai istana, kilang sabun dan kedai roti sejak ia dibina pada 1268 oleh makhluk Sultan Al-Zahir Baibar Al-Baghdadi. Operasi pembinaan semula dan pemulihannya yang meliputi kawasan seluas 3 ekar bermula pada 2007 dengan geran daripada Kazakhstan. Ia kemudiannya berhenti pada 2015 dan dilancarkan semula pada 2018 oleh Kementerian Wakaf Mesir dengan kos hampir $8 juta Amerika. Masjid itu kini merupakan yang ketiga terbesar di Mesir selepas Masjid Ibn Tulun dan Masjid Al-Hakam. Ia juga dianggap sebagai salah satu masjid terpenting di Kahirah pada era Mamluk. Sekian berita semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.